Didik TV KPM. Kita pergi pula kepada panduan untuk menjawab soalan bahagian B. 30 markah untuk bahagian B. Panduan yang sama, cuma untuk bahagian merangka jawapan. Panduan yang sama, baca rangsangan, teliti kata tugas, merujuk panduan markah. Cuma pada bahagian merangka jawapan. Di sini kebiasaan untuk bahagian esei, jawapan-jawapan yang perlu diberikan oleh pelajar memerlukan huraian ataupun penerangan sebagai sokongan. Anggaran masa untuk menjawab bagi bahagian B adalah 50 minit. 3 soalan yang diberikan, pelajar boleh pilih 2 soalan. Setiap satu soalan, pelajar peruntukkan 25 minit. So, jumlah adalah 50 minit untuk kedua-dua soalan. Baiklah, kita pergi kepada contoh jawapan bahagian B. Rangsangan yang diberikan, kita punya Pocket Rocket Man. Ya, cikgu, betul. Azizul Hasni Awang. Atlet lumba basikal yang berjaya di Persada Sukan Antarabangsa. Faktor motivasi intrinsik dan ekstrinsik telah membantu kejayaan beliau dalam sukan itu. Agak-agak kalau Hanif tengok rangsangan, agak-agak topik berapa kalau pasal motivasi ni? Adakah ini mengenai psikologi sukan, cikgu? Betul Hanif, pandai. Tengok baca rangsangan pun kita dah boleh decide. Okay, this questions adalah untuk topik 2, psikologi sukan. So, pelajar boleh bersedia dengan semua pengetahuan tentang topik 2, psikologi sukan. Okey, contoh sub soalan untuk soalan nombor 6, apakah yang dimaksudkan dengan motivasi intrinsik? Kata tugas, apakah yang dimaksudkan dengan motivasi intrinsik? Apakah tadi maksud apakah yang dimaksudkan? Tadi Hanif saya bincang tentang perbezaan antara takrifkan dengan apakah yang dimaksudkan. Betul. Maksud sesuatu perkataan dengan pengolahan ayat. Kemudian kehendak soalan, motivasi intrinsik. Panduan untuk pelajar-pelajar menjawab adalah jawapan boleh ditulis dalam satu perenggan, tetapi ayat tidak boleh terlalu panjang. Sebab satu markah je ni. Tak payahlah tulis panjang berjela untuk satu markah. Nanti dengan nak jimat masa lagi, lebih baik kita spend lebih banyak untuk soalan lain. Betul. Okey. Kita pergi kepada contoh jawapan. Okey, apakah yang dimaksudkan? Maksudnya kita tulis dengan pengolahan ayat tetapi maksud masih tidak lagi berbeza. Okey, maksud motivasi intrinsik ialah faktor dalaman dari dalam diri atlet itu sendiri yang boleh meningkatkan dan memberikan motivasi kepada mereka untuk mencapai kejayaan. Saya sertakan sekali dengan contoh soalan kalau ada soalan takrifkan motivasi intrinsik untuk pelajar-pelajar nampak perbezaan menjawab kata tugas apakah yang dimaksudkan dengan kata tugas takrifkan. Kalau kata tugas takrifkan motivasi intrinsik, yang ini memang seperti yang di dalam rujukan. Ayat pelajar tidak boleh lari daripada ayat yang di dalam rujukan untuk takrifkan. Motivasi intrinsik ialah motivasi yang timbul atau wujud dalam diri seorang untuk mencapai matlamat dan objektif. So, kalau dalam exam ada kata tugas takrifkan, pelajar-pelajar kena jawab macam ni. Tetapi kalau untuk kata tugas apakah yang dimaksudkan, kalau Hanif tengok kedua-duanya kan? Ya, cikgu. Kalau baca untuk apakah yang dimaksudkan, sebenarnya hampir sama, betul? Hampir sama. Dengan motivasi intrinsik. Kerana jawapan untuk kata tugas apakah yang dimaksudkan adalah pengolahan ayat. Tetapi maksud masih tidak lari daripada motivasi intrinsik itu sendiri. Okey. Seterusnya kita ada soalan B. Perihalkan 4 faktor ekstrinsik yang telah membantu beliau mencapai kejayaan di peringkat antarabangsa. Kata tugas perihalkan ni. Yang ni tadi yang cikgu nak bagi tahu. Macam mana kita nak menceritakan berdasarkan kepada fakta ataupun isi. Baiklah. Kehendak soalan 4 faktor ekstrinsik yang telah membantu beliau untuk mencapai kejayaan di peringkat antarabangsa. Kemudian panduan markah 8 markah. Saya sertakan juga dengan panduan lah macam mana kita nak menulis jawapan untuk bahagian B ni. Okey, perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3 dan perenggan 4 satu isi bersama dengan satu raian. Untuk perenggan 1, perenggan 2 satu isi satu raian. Perenggan 3 satu isi satu raian dan perenggan 4 satu isi dan juga satu raian. So jadi setiap perenggan membawa jumlah 2 markah lah. 2 markah untuk setiap perenggan. So, jadi jumlah adalah 8. Kita tengok kepada contoh jawapan untuk soalan B. Baik. Jawapan yang pertama, contoh jawapan yang pertama. Faktor peralatan yang disediakan.
So jadi pelajar-pelajar menjawab berdasarkan kepada kehendak soalan. Dah beri dah faktor ekstrinsik tadi. Faktor ekstrinsik tadi adalah faktor peralatan. Ekstrinsik means faktor luaran. Macam mana atlet tu boleh berjaya disebabkan oleh faktor luaran. Okey. Kita pergi kepada huraian yang saya nak bagi tahu tadi, menceritakan. So jadi pelajar perlu tulis dengan menceritakan tentang fakta ataupun isi yang diberikan tadi. Kalau dalam contoh jawapan ni dia ceritakan tentang peralatan dan kemudahan yang disediakan sentiasa berada dalam keadaan baik dan diselenggara sepanjang latihan. Ni nampak tak penulisan dia menceritakan semula kepada faktor tu. Ya, cikgu. Dia seolah-olah macam kita bercerita lah. Kenapa Hanif rasa yang faktor peralatan ni merupakan faktor ekstrinsik? Kemudian Hanif cerita balik kat saya, peralatan dan kemudahan yang disediakan tu sentiasa berada dalam keadaan baik. Dan diselenggara, betul. Okey, tak apa, kita pergi kepada contoh jawapan yang seterusnya. Boleh, cikgu. Okey, faktor tajaan yang diberikan. Kita tengok kepada uraian yang menceritakan semula kepada fakta dan isi tersebut. Tawaran yang menarik dari pihak penaja dalam pelbagai bentuk seperti barang asukan menjadikan atlet lebih bermotivasi. Okey, macam mana Hanif? Nampak tak? Dia menceritakan semula. Ada nampak kesinambungan tu, cikgu, antara huraian itu dengan isi utama yang telah diberikan. Betul. Ya. Sebabnya dia ceritakan semula je. Berdasarkan kepada faktor tersebut. Kalau kita tengok contoh jawapan yang ketiga dan keempat untuk soalan B, faktor ganjaran. Yang ni kalau kita sebagai atlet kan, kalau saya minta Hanif ceritakanlah. Ya, cikgu. Hanif kalau masuk pertandingan agak-agak kenapa? Kenapa Hanif bersemangat sangat berlatih untuk masuk pertandingan tu? Kalau Hanif jawab apa? Kalau untuk saya, mungkin seperti yang cikgu tulis tu, cikgu, ganjaran juga saya rasa mainkan peranan yang penting. Betul. Kita kalau masuk salah satu jenis pertandingan, kita mesti tengok pada ganjaran yang ditawarkan. Betul. Kita mesti tengok first prize apa, second Dapat prize apa, berapa, third prize betul. apa. Kita tengok adakah lumayan ganjaran yang ditawarkan. Hanif jawab macam tu pun sebenarnya dia adalah bentuk penceritaan kepada faktor tu. Untuk kata tugas periakan. Tapi dalam exam, saya selalu ingatkan pelajar saya, kamu boleh bagi jawapan secara lisan. Tapi janganlah dalam exam tulis macam kamu cakap secara lisan. Dalam exam kita kenalah tulis dengan ayat yang formal kan. Betul. So jadi kena tulis dalam ayat yang baik. Okey, untuk contoh jawapan ketiga, faktor persekitaran yang kondusif. Sama juga. Menceritakan semula cuaca dan iklim yang baik serta bersesuaian dengan sukan membolehkan atlet mengadaptasi dengan lebih baik. Ini adalah contoh soalan untuk kata tugas periakan. Boleh Hanif? Boleh, cikgu. Okay, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Jelaskan 3 faktor intrinsik. Kalau tadi ekstrinsik, luaran. Yang ni intrinsik, dalaman. Yang boleh menyebabkan kemerosotan. Tadi berjaya, yang ni merosot. So kalau kita tengok kata tugas, jelaskan memberi fakta atau isi dengan sebab. Kemudian diikuti dengan kehendak soalan, 3 faktor intrinsik. Saya ingatkan semula, perlu membaca kehendak soalan dan diikuti dengan soalan sehingga habis. Jangan berhenti dekat 3 faktor intrinsik, dah. Dia stop, dia terus tulis jawapan. Seterusnya adalah panduan markah. 6 markah. Panduan perenggan 1, 1 isi bersama 1 sebab. Perenggan 2, 1 isi 1 sebab. Perenggan 3, 1 isi 1 sebab. Setiap perenggan 2 markah. So jumlah adalah 6 markah lah. Okey, kalau Hanif tengok yang ni, contoh jawapan yang saya berikan. Kalau tadi contoh jawapan untuk soalan B, saya tulis dalam bentuk numbering, kemudian point. Tapi kali ini saya tulis dalam bentuk perenggan. Kedua-dua cara menulis jawapan diterima. Tiada masalah. Kerana ada setengah student dia keliru. Bolehkah kita jawab dalam bentuk point, cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey, ini adalah contoh dalam bentuk penulisan perenggan. Kita tengok 3 faktor intrinsik yang boleh menyebabkan kemerosotan prestasi seorang atlet. Kekurangan motivasi dalam diri, kemudian diikuti dengan sebab. Sebabnya adalah tumpuan atlet terjejas dan tidak mencapai matlamat. Dan tidak mencapai matlamat, untuk prestasi yang baik. Ini rasa ini sebab tak kepada fakta dan isi dia? Sebab juga kekurangan motivasi dalam diri menyebabkan tumpuan atlet terjejas dan tidak mencapai matlamat. Ya, itu adalah sebab kepada isi tersebut. Kita nak memberi sokongan kepada fakta dan isi ni. So jadi kita belajar tadi kata tugas jelaskan perlu fakta dan isi dengan sebab. Sebab. So jadi ini sebab dia lah. Okey.
So, contoh jawapan yang kedua, tiada semangat cinta akan negara atau tiada semangat patriotisme. Jadi sebab menyebabkan atlet tidak berusaha bersungguh-sungguh. Sebab juga. Yang ketiga, terlalu mengikut personaliti yang introvert, fakta dan isi dalam diri menyebabkan kesukaran menyesuaikan diri untuk berlatih atau bersama rakan sepasukan. Okey, ini adalah contoh soalan di bahagian B dengan jawapan yang selalu menyebabkan pelajar kehilangan markah. Saya bagi satu saja contoh soalan. Jelaskan 4 faktor yang boleh menyebabkan atlet menghadapi masalah kesihatan semasa menjalani latihan ketika cuaca yang panas melampau. Baiklah, sama juga panduan yang sama. Jelaskan, perlu bagi isi dan sebab, diikuti dengan kehendak soalan dan baca soalan sehingga habis, kemudian panduan markah. Baiklah, contoh jawapan yang menyebabkan pelajar selalu kehilangan markah ni. Kita pergi yang pertama. Aktiviti yang dilakukan terlampau lasak. Kemudian, kat bawah uraian dia ataupun sebab dia untuk kata tugas jelaskan, atlet menghadapi masalah kesihatan kerana jenis aktiviti yang dipilih. Kemudian, ketika menjalani latihan semasa cuaca panas. Okey, kalau ikutkan, huraian yang ditulis ni sebenarnya adalah isi. Dia terbalik. Dia jadikan huraian dia ni isi, kemudian huraian ni sepatutnya dia jadikan isi yang tepat sebagai huraian. Kemudian huraian yang sepatutnya jadi huraian dijadikan isi. So jadi terbaliklah maksudnya. So jadi pelajar kehilangan markah kat sini, di mana walaupun betul jawapan dia, cuma dia letak terbalik je. Betul. Yang sepatutnya isi jadi huraian, yang huraian jadi isi, hilang 2 markah. Jadi seterusnya kita ada kedua, jenis pakaian dikenakan ketika menjalani latihan. Dia tulis ni je, stop. Tak ada sebab sebagai sokongan. Jadi berapa markah kita nak bagi Hanif? 1, cikgu. 1 markah, betul Hanif. Jawapan betul untuk isi, tapi pelajar rugi markah lah. Di mana dia tak memberi sebab kepada fakta dan isi yang diberikan. Yang seterusnya kita ada suhu persekitaran. Fakta dan isi betul. Kemudian kalau Hanif tengok dia punya sebab yang sepatutnya diberikan. Atlet boleh mengalami dehidrasi disebabkan oleh suhu keliling. So, jadi maksud yang sama. Dia rasa ni huraian sebab dia tulis dalam bentuk ayat dan ayat dia berbeza dengan isi dia. So, jadi pelajar hanya mendapat 1 markah sahaja. Yang seterusnya adalah faktor yang keempat ialah faktor kelembapan. Fakta atau isi. Betul, kita boleh bagi markah. Tetapi huraian kelembapan dalam tubuh badan adalah penting. Dia tulis panjang berjela lah. Tetapi tiada sebab kepada fakta ataupun isi yang diberikan. So, jadi dia hanya mendapat 1 markah sahaja ni. Didik TV KPM